Okey, kelas kita sambung semula bab 4 iaitu topik 4.2 struktur kod arahan. Okey, untuk objektif hari ini ataupun fokus kita hari ini adalah lebih kepada ralat, iaitu macam mana kita nak uji atur cara dan juga macam mana nak baiki ralat yang terdapat pada atur cara tersebut. Okey, pertama kita imbas kembali ada 3 jenis ralat yang kita belajar daripada kita tingkatan 1 lagi, lepas tu tingkatan 2, tingkatan 3 pun belajar juga 3 jenis ralat utama. Okey, iaitu syntax error, runtime error dengan logic error. Syntax, masa larian dan juga ralat logik. Okey, untuk fasa pengujian ataupun pembaikian ralat ni adalah satu fasa yang penting sebab lepas kamu tulis kod tu kamu kena uji kalau terdapat dia punya output tak menepati objektif ataupun menepati syarat sistem ataupun aplikasi, akan terdapat ralat yang berlaku dalam atur cara kamu. Okey. Ralat ni disebut sebagai bug lah. Atau kalau kita nak nyah pijat seperti bagi, kita nak baiki ralat tersebut. Okey, yang pertama kita tengok ralat syntax. Kamu dah biasa dengar ralat syntax kan. Okey, kalau dalam setiap bahasa pengaturan dia mempunyai set tata bahasa, hukum dia, rules dia dengan peraturan yang mengawal cara penggunaan bahasa tersebut ataupun programming language tersebut. Okey, syntax yang dipahami oleh penterjemah C dengan Python, maksudnya compiler untuk C, bahasa pengaturan C dengan Python tak sama. Okay, kita tengok nanti. Okay, kamu tengok dekat jadual ni, C language ni ditulis untuk if else, bentuk dia macam ni. Betul lah dia punya bahasa dia macam ni. Lepas tu untuk Python dia tulis macam ni. Okay, untuk Python dia tak guna ni curly bracket, dia guna double dot ni. Okay, kalau ataupun if A equals to B, dia buka kurungan, tutup kurungan sama. Tapi untuk body dia gunakan curly bracket. Kalau Python dia guna titik, sama juga. Kalau C dia gunakan else if. Kalau Python dia guna elif, else sama. Okey, kalau satu baris ditulis tidak menepati laras bahasa, maka baris tersebut bukan tidak dapat dipahami oleh penterjemah, bahkan tidak dapat kamu nak run, tak dapat dilaksanakan. Okey, ralat ni kita kenal pasti sebagai ralat syntax. Okey, dia biasa berlaku di atas kecuaian lah. Mungkin dia tulis bahasa C, tapi dalam kepala dia tulis bahasa Python untuk aplikasi tersebut. Tapi dalam kepala dia guna bahasa C. Kalau dia gunakan curly bracket dekat sini, Python tak dapat jumpa. Sebab dia sepatutnya gunakan ni, titik bertindih. Okey, jujukan pelaksanaan ataupun execution, arahan dalam function dengan prosedur, dia akan terhenti pada baris tersebut. Dia tak dapat nak run, tak dapat nak keluarkan output. Okey, kita tengok contoh 4.14, pengesanan ralat dalam prosedur untuk Python. Okey, kita tengok dekat rajak atau jadual 4.1.413. Okey, kat sebelah ni adalah satu kod prosedur yang mempunyai ralat syntax. Okey, kamu kena cari ralat dia dekat mana. Okey, kalau dia punya paparan ralat macam ni, missing parents in call to print. You mean to print, cetak teks anda. Okey, dia terus bagi kamu cadangan bahasa dekat sini. Dia letakkan kurungan. Dekat sini kamu lupa letak kurungan sebab sepatutnya untuk print, kamu kena letakkan kurungan. Okey, dia punya penyelesaian macam inilah. Masukkan tanda kurungan untuk kamu cetak dia punya ni, isi dalam kurungan tersebut ataupun teks ni, cetak teks anda. Okay, untuk prosedur ni dia nak kamu ulang cetak ni sebanyak 3 kali. For I in range dia letak 3. Kalau 4 lah keluar, 5 keluar 5. Okay, cara nak uji satu function.
Okay, Ramli dengan Kintian ni, dia ditugaskan buat satu function. Okay, function ni dia ikut pengatur cara tersebut. Macam mana cara dia nak buat, asalkan output dia mencapai kehendak. Contohnya, Ramli dia gunakan function macam ni. Kuasa 2, dia namakan function dia kuasa 2. Dia punya parameter X, lepas tu dia returnkan X ni kuasa 2. Lepas tu hasil dia kuasa 2, 4. Lepas tu dia print hasil ni. Maksudnya dia nak kuasa 2 kan 4 lah. Okay, kalau Kintian, dia gunakan cara ni. Dia punya nama untuk function sama. Lepas tu dia return dia punya pengiraan sama. Tapi dia tak isytiharkan satu pembeli upah dengan satu cara untuk yang ni. Dia terus masukkan dalam print. Ini boleh guna. Lepas tu kedua-dua output dia sama 16. Okay, Ramli ni dia gunakan cara umpuk nilai dia kepada function kuasa 2 kepada satu pembeli ubah hasil. Kalau si Kintian ni dia tak gunakan tu, dia terus masukkan dalam print untuk cetak nilai tersebut. Okay, kalau Kintian pula dia gunakan built-in print untuk cetak nilai function. Okay, kedua kaedah ni memberikan output yang betul. Okay, dua-dua ni boleh guna. Okay, yang seterusnya, contoh 4.1.6, menyemak kod arahan dan membaiki ralat. Okay. Dia tengok kod atau cara ni, dia mengira isi padu piramid bertapak pada segi 4 sama. Okay, dia namakan function ni sebagai kira isi padu piramid. Parameter dia A dengan B. Lepas tu dia punya pengiraan isi padu ni 1/3 darat dengan sisi darat yang tinggi. Lepas tu dia return kan isi padu piramid ni. Okey, dia print dulu kira isi padu. Dia akan keluar macam ni. Untuk sisi input dia letakkan sebagai integer. Tinggi integer dia sama juga untuk input tinggi. Okey, lepas tu dia panggil print isi padu. Dia panggil balik function yang dah bina ni. Kira isi padu piramid A dengan B. Okay, tetapi ada paparan ralat yang berlaku. Dia cakap print isi padu piramid A. Untuk A ni dia tak define. Okay, kenapa dia tak define? Sebab dia tak umpukkan sisi ni kepada A. A ni tak kenal. Apa? A dari mana? A ni datang, sedangkan sisi ni dia tak masuk pun kod ni. Dia berhenti di sini saja. Lepas tu dia tak kira pun berapa. Kalau dia masukkan 43 ni, dia tak kira berapa jumlah isi padu piramid tersebut. Sebab dia memang tak sampai sini untuk kod tu. Dia berhenti, dia start dekat ni saja. Kira isi padu piramid A dengan B ni. So, apa yang dia kena buat adalah, dia kena umpukkan sisi ni kepada A. Tinggi ni kepada B. Lepas tu isi padu untuk piramid dia kira ikut apa yang dimasukkan dalam parameter. Baru betul. Okay, seterusnya ralat masa larian. Okay, atau kelebihan pada. Okay, dia akan timbul apabila user define function ataupun procedure ni sedang dilaksanakan. Masa dia execute, masa dia compile. Masa kamu nak tekan run tu. Masa tu dia berlaku. Tu kita panggil sebagai ralat masa larian. Okay, ini adalah contoh. Dia bagi satu gelong while. Ini adalah kira purata. Okay, kalau nak berhenti kira, kamu kena masukkan X. Okay, bila dia buat untuk ulangan ni, kawalan ulangan, terdapat satu error. Dia cakap error ni division by 0. Sebab dia letak float, tapi kita masukkan X. Maksudnya, float dengan X tak sama kan? Dia sepatutnya dalam bentuk string. Tapi dia boleh dikena pasal sebagai less than 0. Maksudnya tak boleh bagi dengan kosong. Kalau dia masukkan purata tu, dia bagi dengan X, memang tak dapat lah kan. Okay, kita tengok macam mana cara dia selesaikan. Okay, dia gunakan suatu kawalan pilihan. Kalau bilangan yang dimasukkan tadi tu lebih besar daripada kosong, okay, jumlah, dia kiralah jumlah. Lepas tu dia print string untuk jumlah bilangan dan dia print tamat. Okay, kalau dia masukkan kosong, kosonglah purata. Lepas tu kalau dia masukkan X ni, dia akan tamat sini. Ralat logik. Okay, ini tidak menyebabkan pelaksanaan terhenti secara tiba-tiba, tapi dia memaparkan mesej ralat. Maksudnya output tu tak sama dengan apa yang kita inginkan berdasarkan situasi yang diberi. Okay, untuk ralat logik ni dia
kadang-kadang dia agak sukar untuk kita detect dalam kita punya kod arahan. Kita tengok contoh ni, paparan output yang kita perolehi. Okay, ini user defined function tambah dengan semak. Lepas tu dia panggil guna jawapan. Input. Lepas tu dia semak jawapan dengan jumlah. Okay, output dia jawapan ada 5. Tulisan input mempunyai jenis data string. Dia tukar kepada string. Okay, itu cara yang menghasilkan output yang tidak tepat. Okay, katakan pelaksanaan atau cara kali pertama dia hasilkan 1 tambah 8. 1 tambah 8 selesaikan jawapan dia sepatutnya 9. Tapi dia jawab 10. Okay, katakan pelaksanaan kali kedua menghasilkan 2 tambah 3. Okay, sekiranya jawapan dimasukkan 5, maka respon atau cara tidak memberi jangkaan. Sedangkan jawapan tu 5, tapi dia letak salah juga. Padahal 5 kita masukkan betul kan? Dekat sini, respon yang diberikan secara tidak seperti yang dijangkakan. Ini kita panggil sebagai ralat logik. Okay, kedua-dua function tambah dan semak adalah bebas ralat. Maka tinggal dalam kod atau cara utama kamu. Maksudnya, function dengan tu tambah dengan semak dah betul dah. Okay, dekat sini dia kena penyataan tidak melibatkan manipulasi data, maka tidak mungkin punya ralat. Okay, berdasarkan putusan langkah 3, jenis data boleh ubah adalah string. Okay, kalau jawapan sama dengan jumlah dalam dilakukan dengan betul, maka data integer dibandingkan dengan data integer. Okay, untuk baiki ralat tersebut, kamu kena tukarkan jawapan ni kepada integer. Sebab nanti dia tak dapat bandingkan. Disebabkan dalam bentuk string, walaupun string 5 dengan integer 5, dia cakap tak sama. Sebab satu string, satu integer. Dia kena bandingkan integer dengan integer, baru betul.